Setiap pagi mereka akan cek hak jenayah berat ni, semualah akan dicek. Dia akan berdiri di kanan kiri. Bila pegawai yang baru muda masuk, pegawai ni akan disuruh untuk masuk daripada depan pergi sampai ke belakang untuk cek seorang-seorang ni. Dia kata, ustaz, kalau pegawai tu baru hari tu start kali pertama untuk semak kanan kiri ni, sampai hujung tu lagi demam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selepas alam dunia macam yang saya sebutkan tadi, kita menuju ke sebuah alam yang tak tahu di mana alam itu. Tapi kalau meninggal esok, siapa-siapa yang meninggal esok, wallahu a'lam, boleh jadi saya, boleh jadi tuan-tuan, maka esoklah dia akan tahu di mana dan bagaimana barzakh itu. Hari ini saya cerita dan saya sendiri tak pernah tengok. Saya cerita berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Saya pun baca hadis Nabi cerita barzakh sekian-sekian, saya sebut kat tuan-tuan. Tetapi yang tu mungkin 0.1% daripada suasana sebenar barzakh. Nabi sebut, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah melihat satu keadaan yang menakutkan kecuali apabila aku melihat suasana alam barzakh, ia lebih dan paling menakutkan. Apa maksud Rasulullah? Rasulullah pernah melihat barzakh dan Nabi boleh mendengar suara orang yang diazab di alam barzakh. Boleh dengar. Sallallahu alaihi wasallam. Ni mukjizat Nabi. Mukjizat Rasulullah. Siapa nak duduk belakang Nabi di mahsyar, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk belakang Nabi di mahsyar, banyakkan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai semayang 5 waktu. Semayang berjemaah 5 waktu. Itu paling utama untuk orang lelaki. Antara yang paling besar untuk orang lelaki-lelaki. Sunnah yang sangat disukai oleh para sahabat. Bahkan tidak ada sahabat yang meninggalkan solat berjemaah. Jadi tuan-tuan, barzakh itu rahsia. Ia telah dilihat oleh Rasulullah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebut, kalau orang tu mati esoklah dia akan melihat alam itu. Subhanallah. Esok dia akan dibawa, sama ada diiring seperti raja-raja ataupun diiring dengan penuh penghinaan seperti pesalah, penjenayah dan para banduan. Wal'iyadzubillah. Habis alam barzakh tak selesai lagi. Perjalanan masih jauh. Itu bukan lagi pengakhiran. Itu yang tajuk pengakhiran yang baik ni. Untuk step dunia, pengakhiran yang baik ialah apabila kamu mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kamu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tu mati orang yang mulia. Orang yang mulia bila dia mati, dia tahu Allah memuliakan dia. Apabila dia melihat wajah para malaikat datang dalam keadaan yang berseri-seri. Bila malaikat datang dalam keadaan berseri-seri, apabila kali pertama kamu melihat Izrail, malakul maut, senyum kepada kamu, datang dengan rupa paras yang baik, datang dalam keadaan rupa yang bercahaya, ketahuilah kamu mati dalam keadaan Allah redha dengan kamu. Kita tengok, itulah kali pertama kita tengok muka dia. Tengok dia, dia senyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mati dalam keadaan membawa dosa yang lebih banyak daripada pahala, membawa kemurkaan daripada Allah berbanding redha, malaikat datang dalam keadaan sudul wujuh, wajah yang gelap, garang,
dan tidak senyum kepada kamu. Saya suka ulang cerita ni. Saya selalu, dululah zaman tak sibuk sangat kan, banyak ceramah di penjara-penjara. Bila masuk untuk ceramah tu, kita masuk satu ruang, banduan-banduan yang jenayah berat ni dia tak pergi keluar lah. Dia duduk dalam tu, kita ceramah kan. Bila lalu saja depan mereka, lalu dan bercakap, baru 5 minit dah rasa getar badan. Saya pun heran, kenapa nak kena rasa, bukan dia boleh buat apa pun, dia duduk dalam tu. Tak ramai pun jenayah berat ni, dia himpun duduk dalam sel tu untuk dengar ceramah kan. 30 orang. 30 orang je renung muka kita, getak badan, menggetar, menggeletar. Kita tengok aja muka dia kan. Rupanya perasaan tu, saya sembang dengan pegawai, setiap pagi mereka akan cek jenayah berat ni, semualah akan dicek. Dia akan berdiri di kanan kiri kan, cek apa semua. Bila pegawai yang baru muda masuk, pegawai ni akan disuruh untuk masuk daripada depan pergi sampai ke belakang untuk cek seorang-seorang ni. Dia kata, Ustaz, kalau pegawai tu baru hari tu start kali pertama untuk semak kanan kiri ni, sampai hujung tu lagi demam. Dia boleh naik, dia naik peluh dia. Rupanya hak saya rasa tu bila tengok penjenayah berat ni, jenayah berat ni kan, itu baru penjenayah manusia. Saya nak cerita yang malaikat renung ni, itu baru manusia renung. Roh kita dah rasa terkesan kan, apatah lagi apabila direnung oleh para malaikat. Sebab yang turun bersama malakul maut adalah satu kumpulan, bukan malaikat maut seorang. Yang turun bersama malaikat maut adalah satu kumpulan. Sama ada kesemuanya malaikat rahmat, sekiranya mati husnul khatimah, Allah redha, ataupun yang turun itu kesemuanya malaikat azab, kalau mati dalam keadaan Allah murka dan su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah, mati keadaan Allah redha, kumpulan malaikat rahmat. Ramai-ramai renung tuan-tuan, bukan satu. Subhanallah. Pengakhiran yang baik. Sebab itu selalu mohon dengan Allah, Allah tetapkan iman kita. Benda yang paling mahal sekali dalam hidup ini adalah iman kita. Lebih berharga daripada 32 juta ringgit yang ada dalam akaun bank kita. Iman yang tersembunyi di sebalik perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Singkat tu je. 3 saat je, 5 saat je nak sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah. Tetapi ia menentukan sama ada seseorang itu ada kemungkinan untuk masuk syurga di akhir nanti, ataupun orang tu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan tak perasankah betapa mahalnya apa yang Allah hadiahkan kepada kita malam ni dalam masjid ni? Kita mai di sini tak ada seorang pun yang Kristian, kita mai di sini tak ada seorang pun Buddha, kita mai malam ni tak ada seorang pun Hindu. Kesemuanya Islam. Tanpa paksaan, kesemua kita boleh sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.